Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Stadium RTM kita mulakan dengan perkembangan badminton terbuka Finland. Dua pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia dan Ng Ziyong bakal berentap di pentas final selepas cemerlang menundukkan lawan masing-masing di separuh akhir. Saingan berlangsung di Arena Vanta Energia. Itu menyaksikan Ziyong terlebih dahulu mengesahkan tempat ke final apabila menumbangkan pilihan ketujuh dari Jepun, Kanta Tsuneyama. Ziyong bermula cemerlang menguasai pertarungan set pertama, seterusnya meraih kemenangan mudah 21-12. Pemain berusia 23 tahun itu terus konsisten mempamerkan pukulan bertenaga pada set berikutnya untuk mengesahkan kemaraan dengan keputusan 21-16. Sementara itu, Zijia berpeluang menamatkan kemarau gelaran musim ini selepas mudah menewaskan pemain ranking ke-10 dari Denmark, Anders Antonsen. Zijia yang mempamerkan corak permainan pantas berjaya menguasai set pertama dengan kemenangan 21-17. Pertembungan set kedua terus berlangsung rancak, namun terpaksa dihentikan ketika wakil negara itu mendahului 13-8 selepas Antonsen terpaksa menarik diri akibat kecederaan kaki. Pertemuan terakhir kedua-dua wakil negara ialah pada terbuka Australia April lalu yang memihak kepada Zijia dengan keputusan 17-21, 26-24, 21-19. Sementara itu, bergula lelaki Man Wei Chong T. Kai Woon berjaya mengikut jejak langkah dua wakil negara mara ke final selepas mengatasi gandingan dari Denmark, Rasmus Ujier, Frederik Sogard. Pasangan negara bagaimanapun terpaksa berhempas pulas dalam aksi rubber set sebelum mengesahkan kemenangan 19-21, 21-19, 21-19 dalam tempoh lebih sejam. Dalam pada itu, harapan untuk melihat bergu campuran negara Chen Tangji Toh Iwei turut mara ke final tidak kesampaian. Tangji Iwei tewas 21-17, 13-21, 14-21 ke atas pasangan pilihan keempat dari China, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Aksi final dijadualkan berlangsung petang nanti. Spekulasi mengenai pengisian jawatan tertinggi Persatuan Badminton Malaysia BAM akhirnya terjawab. Ahli Majlis Badan Induk tersebut bersetuju menamakan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz sebagai Presiden baru BAM. Bagaimanapun, tarikh sebenar pelantikan Tengku Datuk Seri Zafrul akan dibincangkan pada mesyuarat majlis Disember ini. Saya yakin dan percaya bahawa adanya kombinasi kepimpinan ataupun ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Tengku Zafrul itu yang dulu pernah berada di corporate, ya, hari ini berada dalam kepimpinan hari ini sebagai teknokrat/politician. Saya rasa ia akan lebih banyak membantu kepada kepimpinan. Pada Ogos, Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria mengejutkan ramai pihak selepas mengumumkan beliau akan melepaskan jawatan Presiden BAM hujung tahun 2023. Ini kerana sebelum itu, pada Julai, beliau mengumumkan akan meninggalkan badan kebangsaan itu selepas Sukan Olimpik Paris 2024. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh mengucapkan tahniah kepada Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz di atas pelantikannya sebagai Presiden BAM. Beliau berharap kepimpinan baru ini mampu membantu meningkatkan prestasi atlet badminton negara secara keseluruhan. Saya percaya BAM akan mempunyai perancangan baru dengan adanya pimpinan baru dan saya berharap mereka boleh bekerjasama dengan Majlis Sukan Negara dan juga Jawatankuasa Road to Go. Okay. Akademi Badminton Malaysia ABM juga bakal menerima ketua jurulatih baharu yang akan memulakan tugas bulan depan. Bekas pemain badminton Indonesia yang juga pemenang pingat emas kejohanan Asia, Jaffer Rosobin, diberi kepercayaan untuk memegang jawatan penting itu. Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Tan Sri Muhammad Nurza Zakaria berkata, Rosobin dipilih untuk membimbing pemain remaja berdasarkan prestasinya menggilap bakat baharu. Reksi sebagai ketua coaching director memerlukan sebab semua benda ni KPI ni junior dengan senior ni di bawah reksi. So tentu saja beliau juga harus memilih seorang yang berkelayakan dan seorang yang boleh bekerja dengan dia.
Rosabin berjaya membentuk pemain perseorangan wanita Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, sehingga memenangi kejohanan remaja dunia 2017 di Yogyakarta. Menjelang final Pesta Bola Merdeka Malaysia berdepan Tajikistan, Ketua Jurulatih Harimau Melaya Kim Pan-gon menuntut anak buahnya manfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri untuk meraih kemenangan pada Selasa. Jelas Pan-gon, ini juga sebagai misi membalas dendam kekalahan aksi final ke atas pasukan ranking ke-110 dunia itu pada kejohanan Piala Raja Thailand tahun lalu. Sementara itu, pemain sensasi negara Faizal Halim berharap semua rakan sepasukan dapat kekal fokus untuk aksi final tersebut. Kita di home sudah tentu kita mahukan kemenangan. Saya berharap perlawanan 17 hari bulan nanti final, semua pemain berada dalam keadaan baik, semua berjalan dengan lancar mengikut taktikal coach. Skuad Harimau Melaya marah ke final selepas cemerlang menumpaskan India 4-2 pada Jumaat. Manakala Tajikistan mudah mendapat slot ke final selepas Palestin terpaksa menarik diri akibat konflik semasa yang melanda negara itu. Sementara itu, bekas pengendali pasukan kebangsaan Datuk K. Rajagopal memuji skuad Harimau Melaya yang terus cemerlang sejak berada di bawah kendalian Kim Pan-gon. Beliau juga berharap Malaysia mampu merangkul gelaran Pesta Bola Merdeka 2023 sebagai pembakar semangat untuk terus tampil konsisten. Kita perlukan sentuhan keyakinan kepada pemain kita lah. So saya harap ini akan teruskanlah untuk persediaan kita untuk Piala Asia. Ini pula berkaitan isu rumput Stadium Nasional Bukit Jalil SNBJ. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Stadium Malaysia PSM, Muhammad Faiz Sanusi berkata, kerja-kerja pembaikan sedang dijalankan bagi memastikan kelancaran aksi final Pesta Bola Merdeka 2023 pada Selasa. Kami sediakan itu is kan I think tuan-tuan pun sedia maklum, before game start tu ada match commissioner to check, not during the day itself, before that kan kita ada apa what do you call this Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megadi Syariman Zaharuddin berterima kasih kepada kerajaan atas peruntukan RM12 juta untuk persiapan atlet para ke Tamasya Sukan Antarabangsa. Bagaimanapun, beliau berpendapat jumlah yang disediakan itu tidak memadai bagi mencari bakat baru di peringkat akar umbi untuk melahirkan atlet pelapis. Justru beliau memohon pertimbangan Kementerian Belia dan Sukan untuk meningkatkan lagi peruntukan kepada sukan para yang sentiasa menyumbang pingat. Atlet yang buat persediaan untuk ke Tamasya Antarabangsa, 12 juta alhamdulillah mencukupi. Dan saya cuma mengharap dan kerajaan dapat memberi tambahan untuk program akar umbi dan juga program talent identification, kerana selepas atlet-atlet yang dalam program pencen atau telah bersara atau atlet yang mungkin akan itu pergi awal, kita perlu ada program akar umbi, ada pelapis yang cukup untuk dia menjadi champion atau menjadi pengganti mereka. So ini adalah amat penting. So diharap Perdana Menteri bagi 12 juta untuk program antarabangsa dan tambahlah 12 juta untuk program akar umbi. Saingan rugby Piala Agong, PDRM melangkah ke separuh akhir selepas menyingkirkan naib juara edisi lalu Terengganu 2017 di Universiti Putra Malaysia UPM. Saingan yang berlangsung petang semalam menyaksikan Terengganu terlebih dahulu membuka jaringan menerusi try Haris Izzat Hamidon hasil larian di sebelah kiri kubu lawan. Enggan terus ketinggalan, PDRM yang diketuai tonggak kebangsaan K. Dineshwaran atau dikenali sebagai Dugro memperkemas permainan dan memperoleh 3 mata selepas dihadiahkan penalti. Dugro terus cemerlang menghasilkan try sebelum conversion Muhammad Amirul Akil Kamsul selepas itu memastikan PDRM menutup aksi separuh masa pertama dengan keputusan 10-7. Terengganu kembali mendahului pada babak kedua apabila Muhammad Nasharuddin Ismail dan Muhammad Nazrin Fitri masing-masing menyumbang mata menerusi try dan conversion. Sekian Stadium RTM, saya Otto Othman, salam sukan untuk semua.